Okey, selamat datang ke channel Ubin Ecolife Agro Farm. So, hari ni aku nak buat video yang agak simple lah. Kita sebagai seorang petani, so fahamlah semua jenis tanaman sekalipun mesti ada kelemahan masing-masing. So, hari ni aku nak perkenalkan kepentingan untuk memilih biji benih dan tanah semayan dia. Okey, hari ni aku dah buat sebenarnya benda ni dalam 4 hari. So, result dia keluar 4 hari lah. Yang aku buat adalah tanaman yang agak mahal. So, agak rugi sebenarnya bagi aku. Sebab jualan dia pun untuk biji benih, untuk beli pun agak mahal lah. Itu nanti aku tunjuk lah berapa harga dia kan, next video. Tanaman yang aku ceritakan sekarang ni adalah microgreen. Okey, microgreen dia ada 5 jenis yang setahu aku. Yang aku gunakan adalah pitchshot, sunflower dan kale. Kenapa aku tekan 3 ni? Sebab 3 ni merupakan yang mudah terkena penyakit ataupun menunjuk kesan yang agak agresif ataupun senang lihat lah kerosakan dia. So, tak bertunggu lagi, kita tunjukkan. Kerosakan yang aku nak tunjukkan pada korang yang aku telah buat adalah penggunaan media tanah. Okey, kita tengok dulu. Penggunaan media tanah yang aku tanam adalah pitchshot, iaitu microgreen, family microgreen, dan aku gunakan tanah. Okey, keburukan penggunaan tanah yang tidak terkawal adalah disebabkan kelembapan yang tidak mengering, Okey, pitchshot agak sensitif antara 4 adik-beradik dia. Bagi aku adik-beradik sebab dia ada 5. Okey, agak sensitif, Sebab pitchshot ni aku masih cari lagi. So, kepada siapa-siapa yang tahu cara untuk penanaman pitchshot, so boleh komen dekat YouTube kami, sebab aku masih belajar lagi benda ni. So, agak lembab, terlalu lembab sebenarnya, terlalu lembab dan tidak sesuai pada pitchshot. So, sekiranya kita nak tahu biji benih pitchshot tu elok ke tidak, dia akan menghancur dan melembik. So, dia akan menghasilkan kulat-kulat yang kita tak mahulah sebenarnya kan. Yang tengok ni sebenarnya aku tahan nafas sebenarnya. Yang rosak ni sebenarnya bau masam. Dia agak-agak masam, So, kerosakan yang salah penggunaan media dan biji benih ni boleh mendatangkan pencemaran, antara pencemaran bau dan pencemaran tanah lah bagi aku. Sebab kita lepas tanam ni kita tak pakai, kita kena buang kan. Itu boleh mendatangkan lalat sampah yang kita tak nak lah, boleh kena kat anak-anak kita kan. So, anak-anak kita main dekat tanah nanti yang diorang kena, udah kena kudis. Itu satu masalah. Nice. Okey, aku nak buat perbandingan. Itu banding pertama yang menggunakan tanah. So, yang kedua aku telah menggunakan peat moss. So, peat moss bagi aku result dia tak adalah hardcore macam kita guna tanah kan. So, peat moss ni dia tak adalah macam kalau macam tanah gila-gila tadi kau tengok kan video kan, yang dia punya kulat kemarin banyak macam cagu dekat dada aku ni kan. So, kita guna peat moss ni. Yang aku gunakan ni adalah kale, jenis biji benih kale microgreen. Okey, dia family dengan microgreen, tapi kau tengok dia naik, cantik dah naik kan, cantik. Tapi masalahnya dia tetap still ada pertumbuhan kulat. Okey, yang result aku nak tunjuk kat sini adalah penggunaan media dah bagus menggunakan peat moss, tapi penggunaan biji benih yang salah. Maksud aku biji benih aku dah rosak kan. Kan aku cakap tadi aku ada 2 masalah, iaitu pilihan media dengan biji benih. So, kat sini aku tunjuk result. Penggunaan tanah boleh menghasilkan masalah pada biji benih baik atau buruk, tetapi penggunaan peat moss dengan menggunakan biji benih, kita boleh tengok result yang bahawa biji benih adalah masalah pada kita sekarang ini. So, menghasilkan masalah yang masalah sekarang ni biji benih dia menghasilkan kulat. So, tahun aku dalam 3 hari kita dah boleh tengok lah kesan dia. Dia akan waktu nak buka tu ataupun siram kan, kita sembuh benda ni, dia akan keluar kulat. Okey, bagi pengalaman aku sebenarnya, kalau cuba je tahun aku, selagi kalau ada kulat kita cuba je dulu sampai dia membesar kan, kita sampai dia besar. Sebab aku pernah buat lah kan. Dia walaupun kulat aku still buat. Ini sebenarnya kulat tau, tapi dia naik macam biasa. So, kalau aku biarkan je, aku tanam je, dia akan membesar macam mana yang dia tak, macam mana dia nak. Dia macam biji benih tu elok sebenarnya kan. Tapi bagi aku, kalau kau untuk makan, kau sendiri boleh fikirlah kan, benda baik atau buruk. Tapi bagi aku, kalau nak bagi jiran makan ke customer makan kan, aku rasa benda ni bukan kualiti makanan yang bagus untuk customer kan. Sebab kita nak berniaga kena ikhlas. Kalau tidak kat kubur kena soal. Nice.
So banyak juga kesan-kesan yang aku tengok. Okey, antara ni adalah pertumbuhan kulat pada biji benih kan. Kesan yang bau masam yang agak kuat lah. So kepada yang jenis tanam kat rumah tu pun aku rasa tak show kan lah. Kalau pilih biji benih, jiran bagi yang biji benih, ni biji benih ni aku ada lebih, janganlah kan. Kita try beli kan. So yang ni kesan yang agak aku tak suka lah. Sebab apa? Ini adalah biji benih sunflower iaitu microgreen. Kesan dia adalah, ini aku guna pitmos tau, dia tak berkulat. Kalau kau perasan dia tak berkulat, tapi dia berlendir. So kau kata penggunaan media dengan biji benih agak penting dalam penanaman, semua penanaman sebenarnya. Sebab aku dalam bidang tu. So jangan tanya aku belajar kat mana. Wait a minute. Who are you? Yang lendir ni aku rasa sebabkan biji benih ataupun kesilapan aku sendiri, iaitu kelebihan air kan pada media. Tapi aku dah 2 hari tau, sebab aku cuti 2 hari. Aku tak siram air. So aku rasa biji benih gak lah. So kepada yang tahu juga benda ni, tolong komen. Tolong komen. InsyaAllah bos aku bagi kredit ataupun back in duit. Kalau mampulah. So ada lagi. Okey. Aku menggunakan pitmos juga, iaitu tanaman pit shot, iaitu biji benih yang agak sensitif. Aku rasa ini mesti perempuan yang tanam, sensitif panjang. Okey. Kalau kau tengok kat sini, dia still, kalau aku tekan, wah busuknya mat. Okey, dia lembik juga, dia lembik dan dia berkulat. Okey, macam tadi aku kata sunflower tak berkulat, tapi yang pit shot berkulat. Kenapa? Apa kau salah aku? Aku salah ajar ke? Tak. Ingat, pit shot ni sensitif. Sensitif pada air yang aku cakap tadi. Dia sensitif sangat. So dia juga menggalakkan. So sebelum, untuk pengetahuan sebab apa dia berkulat, sebab sebelum untuk penanaman pit shot ni aku rendam 1 hari. 1 hari. So aku perasan masa aku tanam, aku rendam tu ada agak bau hamis atau bau macam kita bau masam lah kan, bau masam. So dari situ aku kacau pakai tangan dekat air tu, ada lendir dia. Aku expect yang itu dah silap dah, tapi aku cuba sebab nak tahu itu kesilapan ataupun hanya dugaan. Okey. Yang ni dia tumbuh kulat disebabkan seperti yang kita tengok tadi, kelebihan air atau kelebihan air dan sinar matahari yang terkena mengakibatkan pertumbuhan kulat di bahagian media. Aku nak tekan kepada yang baru nak belajar microgreen apanya. Kalau korang nak belajar kat YouTube sekalipun, cuba faham dulu apa yang korang nak tanam. Bagi aku benda-benda macam ni amat penting lah. Dia membabitkan kos ataupun membabitkan masa yang agak panjang kan. So sampai situ saja aku nak sharekan perkongsian aku, ilmu aku yang tak seberapa ni kan. Aku tahu korang semua hebat-hebat. Korang lagi hebat sebenarnya bagi aku. Okey, sampai situ saja dari aku. Terima kasih kerana menonton Ubai Collab. Assalamualaikum.